untuk dia mahu timbul tapi tidak boleh timbul. Kemudian dia seolah-olah mendengar suara teriakan daripada seseorang, kenapa kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu solat? Sekarang bagaimana? Macam mana rasanya kamu ketika sekarang ini kamu nak menuju kepada Allah tapi tak ada bekal yang kamu akan bawa? Tiba-tiba dia dengar suara memanggil-manggil, iaitu suara ayahnya sendiri panggil. Dia menyambut panggilan suara ayahnya, saya ada di sini, saya ada di sini, tapi ayahnya tidak kelihatan, tidak kedengaran. Yang akhirnya tiba-tiba dia sadar, dia sudah ada di dalam kemah. Dia terlihat satu orang yang menjaga pantai dengan uniform kerjanya. Walhal kalau dikaji daripada jarak jauhnya tempat ini dengan kejadian yang dia lalui adalah lebih kurang kalau drive 20 minit baru sampai. Tapi kenapa tiba-tiba orang penjaga pantai ini sudah ada di sisinya? Dia sudah dapat diselamatkan dan dia lihat semua pemuda-pemuda yang menjadi kemah jiran dia tu. Dia tanya, kenapa saya? Kamu hampir mati kelemasan di dalam air, tapi kami semua tidak nampak kerana kami sudah bersiap-siap untuk solat. Tiba-tiba orang ini datang dan bawa kamu ke darat, baru kami rasakan kamu hadir, adanya kamu di sini. Jadi ditanya orang ini dari mana? Tak tahu. Orang ini kalau dilihat daripada pakaiannya, dia bekerja sebagai orang menjaga pantai, tapi pejabat menjaga pantai adalah jauh, letaknya 20 minit driving. Tak mengapalah, kata dia, Allah Ta'ala telah membebaskan aku daripada kematian. Dia bangun, ikut solat. Daripada itulah pertama kali dia mengerjakan solat. Kemudian tu telefonnya bunyi. Telefon ni adalah daripada ayahnya. Dia kata, engkau semua baik-baik saja. Jadi dia heran bagaimana ayahnya tahu yang dia itu di dalam keadaan yang sangat hampir kematian. Jadi tak apa, dia kata tak ada apa-apalah. Dia kata semuanya baik-baik, sekejap lagi saya akan pulang. Dia pulang, dia peluk bapaknya. Bapaknya heran, kenapa kamu? Lalu diceritakanlah apa yang telah berlaku. Kemudian bapaknya kata, memang aku merasakan sesuatu kepada diri kamu, seolah-olah macam diberikan ilham oleh Allah Ta'ala. Maka aku memanggil-manggil kamu supaya nak tahu sama ada kamu itu baik ke tidak. Sebab itu aku sekarang telefon kamu sebentar tadi, katanya. Daripada sejak itu, dia adalah orang yang paling menanti-nanti waktu sembahyang. Tidak payah lagi dipanggil oleh ayahnya, diperingatkan oleh ayahnya. Sebab itu kita seharusnya bertafakur, memikirkan apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Terkadang-kala bentuknya macam susah, bentuknya macam musibah, tetapi dia adalah untuk memberikan peringatan kepada kita. Mudah-mudahan cerita ini menjadikan satu iktibar kepada kita, supaya kita dapat menceritakan kepada orang lain kalau orang lain sangat liat untuk mengerjakan ibadah. Kerana memang kalau Allah Ta'ala cinta kita, sayang kita, disebabkan apa? Hanya satu kebaikan yang dia kerjakan, iaitu dia suka, sayang, berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada mati lemas. Dan itu sebagai satu pengajaran yang akhirnya dia berubah. Kita kembali kepada apa yang kita kisahkan, iaitu pada minggu yang lalu kita sudah menceritakan tentang Rasulullah SAW berkahwin, menikah dengan Sayyidatina Khadijah, dan anak-anak yang bakal lahir sudah kita beritakan. Sampailah usia Rasulullah, iaitu selepas dia berkahwin lebih kurang 10 tahun, iaitu ketika usianya 35 tahun, terjadi satu banjir besar di Mekah, menyebabkan bahagian daripada bangunan Kaabah runtuh. Jadi apabila orang-orang Quraisy melihatkan keadaan yang demikian, maka mereka bermusyawarat untuk memunggar seluruh bangunan Kaabah dan mendirikan dengan bangunan yang baru. Dan mereka telah menetapkan bahawasanya dana yang untuk mendirikan semula Kaabah ini adalah dengan dana yang benar-benar bersih. Mereka tidak mahu daripada hasil perzinahan, tidak mahu daripada hasil perjudian.
yang akhirnya dapat dikumpulkan, maka dipunggarlah. Mula-mula mereka takut untuk meruntuhkan semua bangunan masjid ini, yang akhirnya perkara itu telah dimulai oleh seorang daripada penghulu Quraisy dan lainnya semua ikut. Jadi semua sudah dibagi, kabilah-kabilah itu ambil bahagian ini, yang ada ambil bahagian sebelah kiri, yang ada ambil di bahagian di sebelah rukun Hajar Aswad. Kemudian itu sudah dibagi semua kerja masing-masing, maka dipunggar dan didirikanlah semula Kaabah. Yang ada mengatakan masih diambil batu-batu daripada gunung-gunung yang bersebelahan yang ada di sekitaran Mekah. Hampir siap semuanya. Apabila sudah siap, batu Hajar Aswad itu sepatutnya diletakkan semula di sudut Kaabah yang kita kenal sekarang, rukun Hajar Aswad. Tetapi oleh kerana kabilah-kabilah ini banyak, mereka itu merasakan akulah yang paling mula yang sepatutnya mengambil batu ini dan diletakkan ke tempatnya semula. Tetapi itu tidak menunjukkan perkara itu mudah dilakukan, kerana semua kabilah mengaku bahawasanya kabilah dialah yang paling mulia, yang akhirnya jadi satu pertengkaran yang hampir membawa kepada korban. Datang seorang, kemudian tu dia mengatakan, kenapa tidak kita menantikan orang yang mula-mula masuk masjid, kita akan serahkan urusan ini kepadanya. Allah Ta'ala mendatangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang pertama masuk masjid ketika itu, dan semua orang tahu bahawasanya Nabi Muhammad yang digelar Al-Amin adalah yang sangat amanah, yang sangat baik akhlaknya. Ini belum lagi dia jadi Rasul, tapi orang sudah kenal kebaikannya. Maka dipanggil Nabi Muhammad bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu mana kabilah yang sepatutnya meletakkan semula sebagai satu penghormatan, iaitu Hajar Aswad diletakkan kepada sudutnya semula. Kata Nabi, baiklah, akan aku uruskan perkara ini. Dia bentang sarbannya, semua kabilah pegang sudut-sudut sarban tadi 4 persegi. Kemudian tu beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad di atas kain sarbannya. Maka diangkat ramai-ramai, semua kabilah-kabilah merasakan sikit sama sedikit mengangkat Hajar Aswad ini, dan beliau sendirilah yang telah meletakkan Hajar Aswad ini di sudut yang sekarang kita lihat. Bagaimana agaknya keadaan ataupun bentuk Hajar Aswad ketika zaman Rasulullah? Sebenarnya Hajar Aswad ini telah dibawa turun daripada syurga dengan turunnya Nabi Adam AS. Ada yang mengatakan ukuran panjangnya Hajar Aswad ini ketika dibawa turun oleh Nabi Adam AS lebih daripada 1 hasta. Itulah yang mula-mulanya. Kemudian pernah terjadi kebakaran di Kaabah dan batu Hajar Aswad ini pecah 3. Kemudian itu berlaku lagi kebakaran ketikanya dalam zaman Abdullah bin Zubair, yang akhirnya sekarang yang kita lihat yang masih ada di pojok Kaabah yang dikatakan rukun Hajar Aswad, hanya tinggal ketulan-ketulan kecil yang berjumlah 8 biji. Bukan seluruhnya itu batu, tidak. Yang 8 biji inilah yang masih kekal, yang diikat, dibingkai dengan getah. Ada yang mengatakan itu adalah damar, ya, yang dilekatkan atas damar, kemudian itu dibingkai dengan bingkai perak. Dan bingkai perak ini pernah ditukar jadi bingkai emas, kemudian itu ditukar balik jadi bingkai perak. Yang itulah yang sekarang kita cium. Sebab itu bukan seluruhnya yang bulat itu adalah Hajar Aswad. Sebab itu kalau orang yang punya kesempatan untuk cium Hajar Aswad, kena tengok betul-betul, kerana memang sekitarannya itu hitam, dan kita kena raba kalau umpamanya kita tidak dapat melihat dengan terang, iaitu bunjul-bunjul yang biji-biji itulah yang sebenarnya Hajar Aswad, bukan yang di tepi dan bukan yang di sekitarannya. Dia ada di tengah. Kalau kita lihat betul-betul susunan yang disusun 8 biji kecil-kecil yang tinggal ini, macam kedudukan orang yang sedang bertahiyat air. Nah, ini ada diterangkan di dalam banyak kitab dan ditunjukkan bagaimana susunan batu-batu itu. Dan itulah keistimewaan Rasulullah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada beliau, memberikan kemuliaan meletakkan semula Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian berlalulah masa, iaitu
Rasulullah hampir menjejaki usia 40 tahun, di mana usia 40 tahun ini adalah usia kematangan manusia. Di sini hampir keadaannya di mana Rasulullah akan diberikan wahyu oleh Allah. Dan sebelum Rasulullah menerima wahyu, sepanjang 3 tahun sebelum dia menerima wahyu, dia sudah sangat memikirkan umatnya, masyarakat Arab ketika itu. Dan beliau sangat benci kepada penyembahan berhala yang dibuat oleh orang-orang pengikutnya ataupun orang-orang kabilahnya. Dan beliau sangat benci melihat penyembelihan binatang korban yang disembahkan kepada berhala. Yang akhirnya beliau tak mau lihat keadaan ini, yang kemudian beliau pada 3 tahun sebelumnya menerima wahyu, beliau berulang alik ke Gua Hira ataupun sekarang kita kenal Jabal Nur. Jabal Nur ini ada sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya Jabal Nur, kenapa dia dijadikan ataupun dinamakan Jabal Nur, ada sebahagian riwayat mengatakan balik ceritanya kepada anak-anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Kabil. Kita tahu Habil adalah pasangan kembar, yang mana kembarnya yang dinamakan Aklima, dan Habil adalah yang kembar yang nombor 2. Kabil yang pertama, Habil yang nombor 2, iaitu kembar yang kedua yang perempuannya itu dinamakan Labuza. Jadi Habil dengan Labuza, Kabil dengan Iklima. Jadi apabila Nabi Adam diberikan wahyu oleh Allah untuk menjodohkan anak-anak ini dengan kembar yang pertama kahwin yang kedua, kembar yang kedua kahwin dengan wanita yang pertama, telah ditentang keras oleh anaknya yang pertama, iaitu yang ditentang keras oleh Kabil. Yang akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, Allah Ta'ala kata, kamu siapkanlah korban, mana satu korban yang akan aku terima, maka aku akan menerima apa yang telah disembahkan itu. Maka Kabil telah mendatangkan korban seekor kambing, Habil mendatangkan korban seekor kambing, dan Kabil telah mendatangkan korban daripada tanam-tanaman. Yang ini dipersembahkan di sebuah bukit yang ketika itu belum lagi nama bukit itu Jabal Nur. Jadi apabila Allah Ta'ala menghendaki menerima salah satu daripada 2 korban yang dipersembahkan oleh anak-anak Nabi Adam ini, Allah Ta'ala telah turunkan cahaya daripada langit mengangkat korban tersebut. Maka itulah cahaya yang jatuh di Jabal Nur ini. Maka Jabal Nur ini dikatakan sebagai Jabal Cahaya, di mana cahaya Allah Ta'ala turun mengangkat salah satu daripada korban anak-anak Nabi Adam. Maka di sinilah Rasulullah selalu bertahanus. Apa makna tahanus? Iaitu menyendiri, duduk di dalam gua. Kalau kita sempat punya masa untuk mendaki Jabal Nur dan lihat Gua Hira yang sebenarnya dia tidak besar, hanya boleh untuk muat 2 orang yang sembahyang berjemaah saja, panjangnya begitu, tidak lebar, kecil saja. Jadi di sinilah Rasulullah menyendiri, mengingat apa keadaan alam, bertafakur kejadian-kejadian yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Jadi dia membersihkan dirinya melalui tahanus ini. Ada orang yang bertanya, ketika itu belum lagi Islam, belum Islam itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi ada sebahagian daripada kita yang bertanya, apa ibadah yang Rasulullah kerjakan ketika Rasulullah bertahanus? Sembahyang pun belum ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama fikih juga, yang mengatakan bahawasanya tidak ada hadis yang menjelaskan, yang menerangkan apa ibadah Rasulullah ketika dia bertahanus di Gua Hira. Ada pula yang mengatakan bahawasanya dia mengikut apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Ibrahim AS, Millah Ibrahim ataupun agama Nabi Ibrahim yang kita kenal di dalam Al-Quran mengatakan agama Hanif. Ini yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah merupakan Nabi yang menurunkan orang Arab, iaitu anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah menurunkan semua keturunan-keturunan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semuanya mengikut millah Ibrahim, iaitu agama Nabi Ibrahim. Ada pula yang mengatakan bahawasanya Rasulullah beribadah ketika bertahanus di Gua Hira ini dengan bertafakur, kerana tafakur adalah merupakan sebahagian daripada ibadah, iaitu merenung keadaan alam, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam ini, bagaimana sistem siang dan malam, hari berubah,
tanpa ada sedikit pun perselisihan. Matahari tenggelam, timbul bulan, tidak ada pun kata orang berlaga antara planet-planet yang mengitari seluruh alam ini. Adanya bintang-bintang memberikan pertunjuk bahawasanya seluruh alam ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah tafakurkan, kemudian dia melihat dirinya sendiri. Diri ini juga adalah daripada Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan. Bagaimana tangan untuk mengangkat, bergerak, kalau tidak ada dengan adanya kudrat dan iradah Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang dipikirkan, itu yang ditafakurkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai ibadah. Dan ibadah ini telah ditiru oleh ulama-ulama tasawuf. Kemudiannya yang ada sebagai mereka mengatakan beruzlah kepada tempat-tempat sunyi, di gua-gua, di hutan-hutan, di masjid-masjid, beriktikaf. Kemudian tu mereka telah mengisikan kerana sudah Islam dengan zikir-zikir tertentu. Ini yang ditiru ataupun yang dicedok daripada permulaan ibadah yang Rasulullah kerjakan di Gua Hira ataupun bertahanus di Gua Hira, yang akhirnya sebulan, yang ada mengatakan 6 bulan. Ya, 6 bulan sebelum lagi Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah telah didatangi mimpi. Dan mimpi ini adalah mimpi benar, iaitu mimpi di mana Rasulullah telah ditunjukkan kebenaran-kebenaran daripada Allah, bersebab daripada tahanusnya, bagaimana alam ini tercipta, siapa yang menciptakannya, bagaimana keindahan sesuatu. Allah Ta'ala menjadikan hujan, kemudian tu daripada hujan tumbuh tanam-tanaman. Tanam-tanaman tu pula berbagai-bagai, walhal air yang menumbuhkan tanaman tersebut hanya satu saja, iaitu air tawar. Tetapi apabila ditumbuhi dengan buah-buahan, buah-buahannya rasanya lain-lain. Itu semua dimimpi oleh Rasulullah sebagai untuk menunjukkan bahawasanya pencipta alam ini hanya satu, iaitu Allah Rabbul Izzah, Allah yang Maha Esa. Akhirnya sampailah ketikanya Rasulullah didatangi oleh wahyu. Jadi apabila Rasulullah didatangi oleh wahyu 6 bulan ini, iaitu yang dikatakan sebagai mimpi yang benar, Rasulullah pernah mengatakan bahawasanya mimpi yang benar adalah 46 bahagian daripada wahyu. Dan ini dialami oleh orang-orang selepas daripada kewafatan Rasulullah, sahabat, tabi'in, orang-orang mukmin, orang-orang yang betul-betul warak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, meninggalkan apa yang dilarang. Bersebab daripada mimpi, terkadang-kala Allah Ta'ala berkomunikasi dengan kita, memberikan satu isyarat daripada sebab mimpi. Ada mimpi yang benar dan ada mimpi yang tidak benar. Sebab itu kita katakan, sebagaimana apa yang telah Rasulullah katakan, iaitu mimpi yang benar adalah 1/46 daripada bahagian nubuah ataupun daripada wahyu. Apa makna 46 ini? Banyak ulama punya pandangan, yang saya ambil satu, iaitu sepanjang Rasulullah menerima wahyu 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jumlahnya adalah 23 tahun. Sebelum Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah mimpi selama 6 bulan. 6 bulan adalah 46 bahagian daripada masa 23 tahun. Yang mana saya rasa ini adalah merupakan satu pandangan daripada ulama yang paling logik untuk kita terima. Cuba kira tuan-tuan, 23 tahun bersama dengan berapa bulan? Dan 6 bulan adalah 1/46 daripada masa 23 tahun. Jadi sebab itulah isyarat daripada apa yang Nabi sebut, inilah dia, iaitu mimpi yang benar, merupakan 46 bahagian daripada nubuah, daripada wahyu. Jadi kita boleh ambil sebahagian daripada mimpi yang benar sebagai untuk memberi pertunjuk daripada Allah kepada kita. Bukan semua mimpi, kerana mimpi itu ada banyak bahagian-bahagiannya. InsyaAllah nanti kalau punya kesempatan, minggu hadapan kita jelaskan mimpi mana yang boleh diikut sebagai arahan ataupun sebagai pertunjuk daripada Allah, dan mimpi mana yang seharusnya dibuang, dan bagaimana mimpi yang buruk itu akan memberikan efek kepada kita, dan macam mana untuk kita adab menerima mimpi yang buruk dengan cara yang bagaimana. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilahul Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.